Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aini Naziha binti Syaharum daripada kelas PISMP PI 2619 akan membuat pembentangan bagi kursus PIMK 3152 iaitu berkaitan inovasi digital. Jadi, nama inovasi saya adalah Smart Wudu dan saya dibimbing oleh Ustaz Nik Zul Azhar bin Nik Hassan. Isi kandungan pembentangan saya pada hari ini mempunyai 12 perkara iaitu pengenalan, rasional dan kajian literatur, penyataan masalah dan kajian literatur, objektif, skop dan limitasi, kepentingan dan impak, anggaran kos, model inovasi, cara menggunakan inovasi, maklum balas, pembuktian dan pencapaian inovasi. Akhir sekali adalah kesimpulan. Jadi kita akan lihat kepada setiap perkara ini di dalam pembentangan saya. Okey, kita mulakan dengan perkara yang pertama iaitu pengenalan kepada inovasi Smart Wudu. Pengenalan. Inovasi ialah sesuatu yang baharu diperkenalkan seperti kaedah, sistem, adat dan lain-lain yang baharu. Ini menunjukkan bahawa inovasi merupakan satu idea yang baharu untuk menambah baik perkara yang lama berdasarkan Kamus Dewan. Smart Wudu merupakan satu inovasi digital yang dibina untuk membantu murid-murid dalam mengingati langkah-langkah berwuduk dengan sempurna. Pada masa yang sama, inovasi ini juga diharapkan dapat membantu para guru pendidikan Islam dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi tajuk wuduk sempurna. Inovasi ini menggunakan pendekatan yang pelbagai bagi memudahkan murid mengingat langkah berwuduk. Selain itu, disertakan juga rakaman video, rakaman audio yang boleh dirujuk oleh murid dengan lebih terperinci dan permainan kuis sebagai penilaian kepada tahap kefahaman mereka. Seterusnya, bahagian yang kedua iaitu rasional projek. Terdapat 3 rasional projek yang saya rujuk pada penghasilan inovasi kepada kali ini. Yang pertama merujuk kepada Isyah Radiah 2019, terdapat pelajar yang tidak mengingati rukun solat, amali berwuduk dengan sempurna dan tidak mengerjakan solat dengan khusyuk. Jadi fokusnya di sini adalah tidak mengingati rukun solat dan tidak mengingati amali berwuduk dengan sempurna. Yang kedua, menurut Lailatul 2016, penguasaan murid terhadap rukun wuduk masih kurang memuaskan iaitu hanya sebanyak 40% murid yang menguasainya sehinggalah kaedah permainan kad gambar digunakan dan membolehkan ia meningkat kepada 65% murid. Jadi fokusnya di sini adalah penguasaan murid terhadap rukun wuduk masih kurang memuaskan. Yang ketiga adalah Panitia Pendidikan Islam SK Bukit Sentosa telah merekodkan penguasaan perlakuan wuduk dan solat dalam kalangan murid tahun 1 dan 2 yang menunjukkan masih terdapat murid yang tidak menguasai amali ini. Maisarah 2019. Okey, jadi Panitia Pendidikan Islam ini telah mendapati bahawa terdapatnya penguasaan pelakuan wuduk yang masih kurang di kalangan murid tahun 1 dan tahun 2. Seterusnya, yang ketiga, penyataan masalah. Penyataan masalah bagi inovasi ini adalah yang pertama, murid mempunyai masalah dalam mengaplikasikan rukun wuduk dengan sempurna. Yang kedua, murid tidak dapat mengingati rukun wuduk dengan baik. Kita bergerak kepada perkara yang keempat iaitu objektif inovasi digital yang dihasilkan ini. Objektif bagi inovasi digital yang dihasilkan ini adalah yang pertama, murid dapat menyatakan rukun wuduk dengan betul dan tepat. Yang kedua, murid dapat melakukan rukun wuduk dengan sempurna berdasarkan aktiviti yang mereka lakukan dalam slide interaktif ini. Dan yang terakhir, murid dapat mempelajari kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi dalam PDP memandangkan slide interaktif ini mempunyai unsur teknologi maklumat yang diguna pakai. Seterusnya, skop dan limitasi inovasi digital yang dihasilkan ini. Skop dan limitasi bagi inovasi digital Smart Wudu ini adalah berfokus kepada murid tahun 1 di dalam bidang ibadah iaitu bertajuk wuduk sempurna. Saya teruskan dengan perkara yang keenam iaitu kepentingan dan impak inovasi ini.
Kepentingan dan impak inovasi ini adalah melibatkan kepada guru dan murid. Yang pertama, meningkatkan tahap kefahaman dan penguasaan murid terhadap topik wuduk sempurna ini. Yang kedua, memberi pendedahan baharu kepada murid berkaitan dengan teknologi maklumat dan komunikasi melalui inovasi digital ini. Dan yang ketiga, membantu guru dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran supaya lebih lancar dan penyampaiannya lebih menarik. Perkara ketujuh, anggaran kos. Baiklah, anggaran kos bagi penghasilan inovasi digital ini adalah tiada sebarang kos diperlukan kerana hanya menggunakan medium yang percuma. Jadi dalam menghasilkan inovasi digital ini, saya tidak menggunakan sebarang kos. Penghasilan slide interaktif ini hanya menggunakan Microsoft PowerPoint di mana kita boleh mengakses tanpa perlu membayar apa-apa. Seterusnya, model inovasi yang digunakan semasa penghasilan inovasi ini. Baiklah, model yang saya gunakan semasa menghasilkan inovasi digital ini adalah model kreativiti terarah. Model kreativiti terarah ini mempunyai 4 peringkat di mana yang pertama iaitu persediaan, yang kedua imajinasi, yang ketiga perkembangan dan yang terakhir adalah tindakan. Ini merupakan gambar rajah kepada model kreativiti terarah yang lebih detail, di mana setiap peringkat ini mempunyai tindakan-tindakannya, iaitu yang pertama kita lihat pada bahagian persediaan, iaitu melibatkan pemerhatian yang dibuat di dalam kelas. Yang kedua iaitu imajinasi, penjanaan idea, di mana setelah memerhatikan situasi kita menjana idea untuk menghasilkan satu inovasi. Yang ketiga iaitu perkembangan, di mana berlakunya penambahbaikan kepada idea yang telah kita dapatkan. Dan yang terakhir iaitu tindakan, iaitu pelaksanaan inovasi ini terhadap komuniti di dalam kelas. Seterusnya kita akan bergerak kepada cara menggunakan inovasi. Baiklah, inovasi digital yang dihasilkan ini iaitu Smart Wuduk merupakan satu slide interaktif di mana ia mengandungi 3 perkara, di mana saya pecahkan inovasi ini kepada 3 bahagian. Ini bermaksud setelah kita masuk kepada slide interaktif ini, kita akan bertemu dengan 3 bahagian, iaitu yang pertama adalah penerangan, yang kedua ialah aktiviti dan yang ketiga adalah latihan. Jadi, setiap bahagian ini mempunyai aktiviti atau isi kandungannya yang tersendiri, iaitu murid atau guru boleh memilih untuk pergi ke mana-mana bahagian, ke mana-mana laman. Dan kita menggunakan button seterusnya, kembali dan menu utama untuk memudahkan pergerakan semasa menggunakan slide interaktif ini. Kita lihat kepada bahagian yang pertama iaitu bahagian penerangan. Okay, jadi di bahagian penerangan ini ia mengandungi 2 bahagian. Saya letakkan iaitu yang pertama penerangan mempunyai penerangan berbentuk audio dan yang kedua mempunyai mnemonik untuk murid mengingat rukun solat. Jadi dalam penerangan ini terdapat 2 perkara iaitu rakaman audio dan juga mnemonik untuk murid mengingat rukun solat. Okey, membantu murid mudah mengingat rukun wuduk. Jadi fokus mnemonik itu tadi adalah kepada rukun solat. Seterusnya, bahagian yang kedua iaitu menu yang kedua iaitu aktiviti. Okey, jadi untuk aktiviti ini terdapat 2 bahagian di sini, iaitu yang pertama iaitu bahagian pemilihan kad. Jadinya aktiviti ini adalah melibatkan dengan permainan flashcard, lebih kurang flashcard. Jadi murid perlu memilih satu kad yang mereka inginkan. Kemudian setelah memilih kad tersebut, kita akan tunjukkan apa yang terdapat pada kad tersebut. Jadinya pada kad tersebut akan ada satu gambar rajah perbuatan mana-mana perbuatan wuduk, sama ada rukun ataupun sunat. Jadi terdapat juga soalan kuis di situ serta adanya rakaman audio kepada penerangan perbuatan yang dilakukan berdasarkan gambar rajah yang ditunjukkan.
Jadinya bahagian ini dia melibatkan aktiviti murid untuk memilih CAD, dan CAD itu mempunyai satu langkah wuduk, kemudian mereka perlu menyelesaikannya. Kita dapat nilailah sama ada betul ataupun salah pemilihan jawapan mereka itu. Okey, seterusnya iaitu bahagian yang terakhir, menu yang terakhir yang kita ada iaitu latihan. Okey, jadi di bahagian latihan ini saya menggunakan website Wizemi untuk menghasilkan soalan, iaitu soalan kita untuk menguji tahap penguasaan murid-murid. Jadinya disediakan QR code serta link untuk murid mengakses kepada soalan latihan ini. Jadinya bahagian ini bahagian yang terakhir dan murid boleh selesaikan aktiviti ini atau latihan ini untuk mengetahui tahap penguasaan mereka. Jadi itulah cara menggunakan inovasi ini supaya kita dapat melihat hasil yang terakhir, apakah tahap penguasaan yang mereka dapat. Okay, seterusnya kita akan lihat maklum balas daripada inovasi digital yang saya hasilkan. Ini merupakan antara maklum balas yang telah berjaya saya kutip semasa membentang proposal inovasi ini. Okay, jadi yang pertama sekali, inovasi yang menyeronokkan dan sesuai dengan tahap murid. Penggunaan audio dalam inovasi dapat membantu murid untuk menyimak bacaan mereka. Nabihah binti Fauzi. Okay, seterusnya, inovasi ini mampu menjimatkan masa guru selain mewujudkan pembelajaran yang lebih berkesan, daripada saudari Nur Ashikin binti Syaif. Seterusnya, maklum balas yang lain yang saya dapat daripada saudari Nur Sikin binti Zakaria, di mana dia mengatakan inovasi ini menarik untuk digunakan kerana ia mempunyai unsur digital yang menarik seperti audio dan animasi. Pada bahagian aktiviti itu boleh juga ditambah audio pada kad tersebut kerana bimbang gambar sahaja tidak jelas. Jadi saya telah melakukan penambahbaikan dengan memasukkan audio kepada setiap kad flash card untuk aktiviti pada bahagian kedua. Okey, seterusnya maklum balas daripada saudari Fatin Zakiah binti Jafar. Pada pandangan saya, bahan inovasi ini boleh ditambah dengan unsur rakaman atau video penerangan bagi setiap kad wuduk supaya murid lebih faham dan seronok. Jadi saya telah memasukkan audio serta animasi yang berkaitan, video yang berkaitan kepada setiap perbuatan wuduk yang terkandung di dalam kad yang berkenaan. Okay, seterusnya, saya mencadangkan di bahagian penerangan sama ada melalui audio atau video perlu dipastikan bahasa yang mudah dan jelas digunakan supaya bersesuaian dengan tahap murid, iaitu daripada saudari Nur Azmira binti Nonci. Okay, jadi semasa penghasilan inovasi ini saya telah memastikan supaya saya menggunakan perkataan atau ayat yang ringkas dan mudah untuk dipahami kepada murid tahun 1 seperti skop dan limitasi saya tadi. Okay, seterusnya, maklum balas yang terakhir iaitu daripada saudari Nur Adilah binti Saifuddin. Apa yang saya faham, inovasi ini mengintegrasikan penerangan guru, aktiviti dan uji minda. Cuma saya menginginkan ada kelainan inovasi ini dengan inovasi lain dengan kategori yang sama, iaitu cadangan saya adalah membuat lagu untuk mengingat rukun-rukun wuduk atau akronim. Jadinya saya telah tambah baik inovasi ini dengan menambah mnemonik kepada rukun-rukun solat untuk membantu murid-murid mudah mengingat rukun-rukun solat. Okey, perkara yang ke-11 iaitu pembuktian dan pencapaian inovasi. Okey, pembuktian dan pencapaian inovasi digital yang telah saya hasilkan adalah telah saya lakukan kepada murid tahun 1, di mana sebelum menggunakan inovasi ini di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, saya dapati bahawa terdapat 70% murid tidak menguasai rukun wuduk, manakala hanya 30% sahaja murid yang menguasai rukun wuduk. Tetapi selepas penggunaan inovasi digital ini digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, saya dapati jumlah murid menguasai rukun wuduk itu semakin bertambah, iaitu 70% murid
menguasai rukun wuduk dan hanya 30% sahaja yang masih tidak dapat menguasai rukun wuduk. Jadi ini menunjukkan bahawa inovasi digital ini dapat membantu pembelajaran murid untuk menguasai rukun wuduk dalam tajuk wuduk sempurna. Perkara yang terakhir iaitu kesimpulan. Akhir sekali, kesimpulan. Smart Wuduk ini merupakan satu usaha untuk memudahkan guru dan murid dalam topik wuduk sempurna. Inovasi digital ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada mereka yang tidak menguasai rukun wuduk, khususnya murid tahun 1. Penggunaan slide interaktif ini sedikit sebanyak dapat menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Ini merupakan antara rujukan yang saya gunakan semasa menghasilkan inovasi digital ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.